Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Oh, tak ada orang jawab salam. Okey. Ukal balik bila ya Ukal? Ahad ni, sir. Oh, lepas tu Ahad ni sekolah 2 hari je. Sekolah 2 hari lepas tu balik rumah balik. Tak adalah sekolah 2 hari. Lepas tu ada cuti di Bali. Stay kat sekolah je. Cuti Deepavali ke cuti sekolah sampai seminggu tau. Tapi cikgu cakap stay kat sekolah je sebab dulu pun kita orang pernah je seminggu stay kat sekolah. Cuti. Oh, sekolah korang tak ada India je. Tak ada Ada lah macam 2 orang macam tu tapi tak ramai lah. Cikgu cakap yang India je boleh balik. Yang nanti yang sampai lain-lain nanti sampai waktunya dia suruh semua balik pula. Sudah. Tak apalah, tak apa. Okey. So kita sambung yang si Solihin ni. Cerita si Solihin ni dia simpan duit. Okey, dia telah mendeposit sebanyak 18,000 dalam sebuah akaun yang membayar faedah compound sebanyak 6% setiap tahun. Okey, 6% tu untuk setahun. Okey, cari jumlah amount dalam akaun tersebut selepas 6 tahun jika faedah tersebut di compound sebanyak secara bulanan. Okey. So kat sini ada, kalau nombor 14 ni ada 2 sebab dia nak compound secara bulanan ataupun compound yang bawah tu compound setiap setengah tahun. Okey. Bulanan ataupun setiap setengah tahun. Selama 6 tahun dia bagi tu. Okey, dia ada formula dia. Jom tengok formula dia dulu. Iaitu MV A sama dengan P duit yang mula-mula disimpan iaitu principal 1 tambah R per N lepas tu N darab T. Okey. MV ni merujuk kepada faedah compound faedah compound jumlah duit yang disimpan. Yang kita nak kira ni lah. Okey, so principal dia ialah ni 18,000. Duit yang mula-mula disimpan, tu maksudnya principal. Okey, R tu merujuk kepada faedah iaitu 6%. Kalau 6% dia akan jadi 6/100. Kalau 6/100 dalam perpuluhan kita akan dapat 0.06. Jadi 0.06. Okey, bahagi N. N tu adalah 12. Okey, kenapa N tu 12? Sebab dia nak duit tu dikompaundkan secara bulanan. So 1 tahun adalah 12 bulan. Okey. So kat sini 12 lagi. T tu standpoint berapa tahun dia nak simpan iaitu 6 tahun. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa duit kalau dia simpan selama 6 tahun dan dia ambil faedah tu setiap bulan. Okey, cuba kira dapat berapa? Um, 114,661 20 sen. Ui, ya ke?
Besarnya. Kejap. Sekejap ya. Saya tekan satu je dapat. Ya betul macam Kira besar. tulis semua kan senombornya. Ah, Saya punya dapat 25,776.8. Saya bundang tu. ya sebab tu. Jauh dah. Wih, banyak tu kalau macam tu saya nak simpan kat bank. Hui. 600. Tahun dapat 100,000. Weh, Ali tak boleh jadi pegawai bank ni Ali. Habis lah. Tak apa. Bankrupt bank. Okey. Okey. Memang ini kiraan ni bukan yang buat-buat ke apa. Ini memang kalau ni orang yang kerja bank memang inilah dia. Takkan dia nak kira satu persatu. Penat lah. Jadi dia ada formula yang dia hafal lah. Memang dia orang kerja tu, itulah dia orang akan hafal. Okey, macam kawan saya ada 2 orang, dia orang kerja bank. Seorang kerja kat bank Islam, seorang kerja kat BSN. Dan seorang tu dia jaga bahagian pinjaman. Semalam dia cerita kat saya di Along. Bahagian pinjaman Along lah kan. Jadi bayangkan semua formula ni semua dia kena tahu. Okey. So selama 6 tahun dia simpan duit, dia dapat 25,776.80 sen. Ni jumlah tau. Jumlah, cari jumlah amount dalam akaun tersebut selepas 6 tahun. Maksudnya lebih kurang dekat 7,000 lah dia punya faedah kalau disimpan selama 6 tahun, kalau disimpan 18,000. Sebab 6% ni kira tinggi tinggi ya, bagi saya tinggi. Okey, jom tengok yang satu lagi pula. Kalau dia ambil faedah tu di compound setiap setengah tahun. Okey. Formula masih sama. Kita tengok ada beza tak? 1 tambah 0.06. Kalau setengah tahun, maksudnya N tu kita akan tukarkan kepada 2. Sebab 1 tahun 2 kali je dia bagi faedah. Faham? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali je dia bagi faedah. Ya, setengah-setengah. Setengah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Yang tadi sebulan jadi 12 kali lah sebab setahun ada 12 bulan. Ke korang ada setahun ada 13 bulan? Tak ada. Aman. Okey. Jadi lepas tu 2 darab 6. Cuba kira. Tak apa, cuba Ali kira Ali. Kok boleh jadi pegawai bank kali ni? RM25,663 70 sen lah. Betul. Sama. 25,000 akhirnya ya. Okey, tengok. Beza tak hasil simpanan dia? Ya. Adalah sikit. Tak berbeza sangat lah, tak ketara. Okey, dia senang lah. Dia kalau dia buat sebulan-sebulan, maksudnya setelah sebulan dia boleh keluarkan duit. Faham? Cukup sebulan dia boleh keluarkan duit. Kalau dia simpan macam ni, 2 kali setahun, lepas 6 bulan simpan duit baru boleh bawa keluar duit. Okey. Samalah macam SSPN. SSPN, PTPTN tu. SSPN, SSPM pula tu SPM. SSPN ni dia setahun sekali. 4%, minimum 4%. Lepas tu dia kena simpan dalam akaun 3 tahun. Macam itulah 3 tahun tu jadi matang lah. Baru boleh kalau nak keluarkan sebelum tu. Jadi kalau dah keluarkan sebelum tu, dia tak dapatlah kelebihan-kelebihan dia. Kalau korang simpan selama 3 tahun tu, korang dapatlah kelebihan-kelebihan dia. Macam itulah, samalah. Lebih kurang macam itulah. Kita ikut syarat yang diberi. Kita nak simpan, kita kena ikut syarat yang diberi. Okey. Jom tengok nombor seterusnya. Okey.
Soalan nombor 15. Bank M memberikan faedah mudah pada kadar 1.1% tahun bagi depositnya. 1.1% tahun depositnya. Bank N memberikan kadar faedah 1% di compound setiap tahun bagi depositnya. Maksudnya yang buka akaun lah ni. Sami ingin simpan 30,000 selama 8 tahun di salah sebuah bank tersebut. Berapakah faedah yang akan beliau terima pada akhir tahun ke-8 jika dia mendepositkan ke dalam akaun Bank M? M dia bagi 1.1%. Okey. Okey, ni kita pakai formula nombor 15 I sama dengan PRT. P dia ialah 30,000. Okey. R dia ialah 1.1%. Okey, berapa lama dia simpan? Selama 8 tahun. Sebab dia tak cakap compound berapa kali tu dia tak cakap. So kita tak boleh guna yang macam tadi. Okey, cuba kira dapat berapa setelah 8 tahun disimpan duit. Saya nak cari jumlah interest tu Ni dia interest saja. 2,640. Maksudnya 8 tahun disimpan duit, dia dapat interest 2,640. Macam tadi, dia dapat jumlah duit. Jumlah. Termasuk simpanan yang asal dia. Yang ni dia punya interest saja 2,640 selama 8 tahun. Sebab dia ingat dia simpan 1% je. Okey, berapakah faedah yang akan beliau terima pada tahun ke-8? Faedah yang tahun ke-8 jika dia mendepositkan ke dalam Bank N pula. Okay, kalau Bank N, jadi sama juga formula I sama dengan PRT. Jadi 30,000 1% darab 8. So berapa? 2,400. 2,400. Kejap. Soalan dia nak apa sebenarnya? Tadi dia nak faedah yang akan beliau terima pada tahun ke-8 jika dia okey faedah. Apakah faedah yang akan beliau terima pada akhir tahun ke-8 jika dia mendepositkan ke dalam akaun N? RM2,400 Yalah. Itulah 400. Okay, ada soalan lagi ke lepas tu bank manakah memberi faedah lebih tinggi? Bank mana? Bank M tu lah. Bank M lah kan, nampak jelas kan. Tak payah cerita panjang-panjang. Okey, ni budak-budak pun tahu. Okey. Anda telah melabur sebanyak 10,000 unit dalam unit amanah saham DEF. Ni cerita pasal unit trust, amanah saham. Unit amanah tu unit trust pada tahun 2016 dengan harga RM1 seunit. Pada tahun berikutnya, syarikat pelaburan mengumumkan pengagihan dividen sebanyak 6.5 sen seunit. Kira dividen yang anda akan dapat dan nilai pulangan pelaburan. Okey, kalau kita kira dividen, senang je lah. So, kalau kira dividen, kita akan ambil 6.5 sen bahagikan dengan 6.5 sen. Sekejap, anda melabur dengan ni pada tahun faedah. Dia dapat dividen 6.5 sen seunit. Macam seolah-olah 6.5%. Dapat 100. So dia simpan 10,000 unit.
Okey. So, ditukar kepada RM, dia dapat RM650. Pengagihan dividen tu maksudnya dividen dia dapat RM650. So berapa kalau kita nak kira peratus sebenarnya 65 sen ni 6.5 sen ni per unit. Kalau dikata 6.5 sen per unit ni maksudnya 6.5 per 100. Sebab kalau nak beli saham ni kita kena beli 100 unit. Jadi dia punya jumlah dah 100 unit. Daripada kalau dibagi faedah, dikata faedah dia dividen dia 6.5 sen, maksudnya 6.5 perkan dengan 100. Macam tu. Okey. Jadi kalau kita nak kira dia punya nilai pulangan pelaburan ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil ROI, Return of Investment. Return of Investment. 650 perkan dengan 10,000. Korang darabkan dengan 100. Cuba kira dapat berapa? 65. 6.5 kan? Ni baru peratus. Tadi bukan. Tadi sen. Okey, 6.5 peratus. Okey. Okey, 17. Mr. Ananda telah membeli sebuah rumah pada tahun 2011 dengan harga 350,000. Pada tahun 2016 nampak setelah 7 tahun dia simpan rumah tu, dia telah berjaya menjual rumah tu sebanyak RM610,000. 610,000. Oh. Biasalah rumah memang kalau simpan dekat 10 tahun memanglah untung berganda-ganda. Okey. Okey, cuba tolak dapat berapa? 260,000. So dia dapat nampak keuntungan bersih dia saja 260,000. Okey. Biasalah kalau lagi mahal rumah yang korang beli, lagi besarlah keuntungan yang boleh dapat. Begitulah. Okey. So ya, ada soalan tanya? Nilai bersih tu apa sir? Macam nilai bersih ni, okey, ni saya tak boleh kata nilai bersih, ni macam kita bagi kasar sebab dia ada lagi mungkin kena bayar apa-apa ini keuntungan kasar je 260,000. Bersih ni maksudnya kalau dia pinjam bank, dia kena bayar lagi kat bank, berapa yang dia kena bayar, faedah yang dia kena bayar. So dia kena kira juga. Faham? Faham tak? Dia bukan terus dapat 260,000, melainkan kalau rumah tu dibeli cash. 350,000 tu dia beli cash. Okey? Dia tengok juga ada setengah-setengah bank, dia tak boleh bayar, dia macam ada tempoh tertentu kalau dia nak bayar. Kalau dia nak bayar habis. Mungkin dia boleh bayar habis selepas 5 tahun. Baru boleh bayar habis rumah tu. Contoh, kalau dia bayar sebelum tu mungkin kena denda. Mungkin. Kenapa kena denda? Ada juga setengah-setengah keadaan kita bayar cepat kita kena denda. Memang tak ada duit pula. Dia ada term dia. Term and condition. Bukan senang kerja bank. Okay. Sebab tu Ifa tak boleh kerja bank. Tiba-tiba saya kena petik pula. Itulah, bukan mangkuk tak bagi kan? Sebab orang nak kerja bank dia tahulah macam mana. Okey. Alright. So dia dapat keuntungan tadi 260,000. Jumlah duit dia ialah 350,000. Jumlah rumah dia yang dibeli harga asal 350,000. So darabkan dengan 100. Okey, secara kasarnya berapa dia punya return of investment, ROI? Cuba kira dapat berapa peratus? Berapa peratus? 74.3. 74.29%.
Dia dapat keuntungan daripada dia jual rumah tu 74.29%. Banyak tu. Dekat 1%. Okey. Memang pernah masa contoh sebelum 2010, siapa beli rumah sebelum 2010. Kan dia beli rumah contoh 2006. Okey, lepas tu tahun 2016 macam tu ataupun 2014 ke 2015 tak selesa harga rumah masa tu terpuncak naik. Maksudnya siapa beli lepas tu dia jual selepas hampir 10 tahun tu, dia boleh dapat keuntungan sama ataupun melebihi 1% pada waktu itulah. Pada waktu itu. Okay, kalau rumah dia harga 300,000, dia boleh jual balik 600,000. Maksudnya dia dapat balik keuntungan daripada situ. Okey. Puan Tan telah membeli 3,000 unit saham syarikat Berjaya Berhad pada harga 1.75 seunit. Pada akhir tahun, syarikat tersebut telah membayar dividen sebanyak 25 sen seunit kepada semua pemegang saham syarikatnya. Seterusnya, Puan Tan telah menjual semua saham yang ada padanya kerana kesepitan duit pada harga RM1.50 seunit pada tahun berikutnya. Kalau ikutkan dia rugi tu sebab asalnya dia simpan RM1.75. Lepas tu dia jual RM1.50. Setahun je dia simpan. Kalau dia nak beli saham ni, dia tak boleh simpan setahun je, dia kena lama lagi. Hitung pulangan pelaburan dia. Okey, 18. So kita kira dia beli berapa unit saham? 3,000. Okey, dia beli asalnya 1.75 seunit. Okey, cuba kira dapat berapa? 5,250. Maksudnya jumlah harga saham yang dibeli 5,250. Okey. So dividen 3,000 unit, dia ada dividen. Dividen dia dibagi 25 sen seunit. 25 sen 0.25. Okey, cuba darab dapat berapa? 750. Okey, RM750. Okey. So dia jual pula 3,000 unit tu, dia jual semua. Dia jual dengan harga RM1.50. Cuba kira dapat berapa? 4,500. Banyak. 4,500. Banyaklah, kurang nampak. Asal dia beli 4,000. Sekarang dia kurang, dapat 4,500 je. Sekejap. Rugi 750 lah. Sekejap, soalan ni. Pada harga RM1.75 seunit, pada akhir tahun syarikat telah membayar dividen 25 sen seunit kepada semua pemegang syarikat sahamnya. Puan Tan telah menjual semua saham yang ada pada syarikat kerana kesimpitan duit pada RM1.50 pada tahun berikutnya. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan dia. Okey. Kalau ikutkan dia rugilah. Kan? Dia rugi. Sekejap. Ada ke nilai pulangan? Kenapa dia tanya nilai pulangan? Sebab dia beli RM1.75. Dia jual RM1.50. Murah lah. Bukan kalau dia beli RM1.50, dia jual RM1.75, dia untunglah. Betul? Tak? Okey, sekarang ni dia jadi negatif. 4,500 dia jual, harga beli 5,250. Okey, cuba kira dapat berapa negatif? 750. Negatif 750. Okey, soalan dia tanya berapa pulangan dia. Kalau ikutkan dia dapat dividen 750 tu lah. RM750. Jadi tambahkan dengan RM750. Kosong. Apa yang dapatnya? Tak dapat apa-apa lah, disimpan sia-sia lah.
Sia-sia je lah dia simpan. Okey. Nampak? Macam apa sahaja dia kata keuntungan, mana ada untung kat sini, rugi je dia. Alright. So dia kata yang syarikat membayar dividen tu dibagi apa? Dividen lah. Ni lah, dia dapat dividen setelah setahun disimpan dapat RM750. Satu unit saham tu, satu unit saham harga dia 25 sen. Setiap unit saham dia bagi 25 sen. Faham? Tak. Tak faham. Macam mana Tak. Korang ni kena tunjuk yang realiti, susah sikit kena rasa nak cerita. Sekejap sekejap. Okey, tapi ni kiraan dia macam ni kejap. Kalau saya boleh tunjuk kejap. Tunggu Okey. sekejap Okey. Saya nak tunjuk contoh apa duit yang sesimpan, yang paling yang sikit lah saya tak tunjuk yang banyak-banyak, nanti korang gila pula mata. Tak digit je pun. Okey, saya terpaksa tutup recording dia